Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam mata pelajaran perniagaan tingkatan 4 dan hari ini fokus kita ialah bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Fokus utama kita ialah 1.1 iaitu tujuan perniagaan. Jom masuk kelas. Apa yang kita nak sentuh hari ini ialah yang pertama kita nak tahu tentang tujuan perniagaan, yang kedua kita nak tahu perbezaan di antara barang dan juga perkhidmatan, dan yang ketiga kita nak tahu tentang jenis organisasi perniagaan. Okay, yang pertama sekali tujuan perniagaan. Apa sebab perniagaan ditubuhkan? Okay, yang pertama, tujuan perniagaan ialah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan. Okay. Yang kedua, sebagai manusia kita ada keperluan dan kehendak yang tersendiri. Jadi, tujuan perniagaan diwujudkan adalah untuk memenuhi apa sahaja keperluan dan kehendak manusia. Yang ketiga, tujuan perniagaan adalah untuk melibatkan pertukaran nilai untuk mendapatkan barang. Macam peniaga tu dia dapatlah apabila melibatkan pertukaran wang, maka dia dapatlah keuntungan daripada perniagaan tersebut. Dan yang keempat, perniagaan ini terdiri daripada organisasi bermotifkan untung iaitu OBU dan juga organisasi bukan bermotifkan untung ataupun ringkasnya OBBU. Okay, secara grafiknya, tujuan perniagaan ni adalah beginilah keadaannya. Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan, dan tawaran barang dan perkhidmatan itu yang pertama sekali ada yang memang berniaga untuk mendapatkan keuntungan, bermotifkan tu maksudnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan juga ada juga perniagaan yang menawarkan barang dan perkhidmatan tetapi bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan bermotifkan untung. Seterusnya kita lihat barang dalam satu-satu perniagaan. Contoh barangnya ialah nasi lemak. Kalau dalam perkhidmatan, nasi lemak yang dihidangkan tu, servis hidangan, kalau macam kita pergi kedai nasi lemak, kita order nasi lemak tu dianggap sebagai barang. Perkhidmatannya ialah servis hidangan tu tadi. Adakah dia dianggap sebagai keperluan ataupun kehendak? Keperluan. Sebab apa? Nasi lemak ni merupakan makanan. Jadi makanan asas ni kita anggap dia sebagai keperluan. Okey, perniagaan apa yang jual nasi lemak? Biasanya gerai makanan, restoran dan sebagainya. Okey, contoh lain bagi barang ialah baju. Contoh barang yang kedua ialah baju. Kalau dia jadi perkhidmatan, perkhidmatan yang macam mana? Perkhidmatan menjahit pakaian. Adakah dia keperluan ataupun kehendak? Sebenarnya pakaian adalah keperluan. Semua orang perlukan pakaian. Tetapi sekiranya pakaian itu yang kita nak itu ialah pakaian yang berjenama, pakaian yang mahal, ada spesifikasi yang sendiri. Jadi itu dianggap sebagai kehendak. Perniagaan apa yang sediakan baju dan sebagainya? Biasanya kedai jahit atau kedai baju. Barang yang ketiga contohnya ialah produk kecantikan. Perkhidmatannya, kalau produk kecantikannya perkhidmatan yang sesuai ialah perkhidmatan rawatan muka. Adakah dia keperluan ataupun kehendak? Kalau dia dianggap sebagai keperluan ni, kalau macam muka tu mungkin mengalami kemalangan dan menyebabkan kesakitan, perlu dirawat, maka itu dianggap sebagai keperluan. Tetapi kalau macam sekadar ingin kelihatan cantik, dia dianggap sebagai kehendak. Dan perniagaan yang berkaitan dengan produk kecantikan biasanya ialah salon kecantikan. Okay, kita lihat pula apa itu yang dikatakan sebagai barang. Barang ialah item yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat kita pegang, kita dapat tengok. Kita dapat tengok warna-warna apa, kita dapat lihat bentuk dia macam mana. Sebab tu dikatakan barang ni ada bentuk fizikal dan terhasil daripada aktiviti pengeluaran. Macam sesuatu pengeluaran itu menghasilkan barang itu. Contohnya macam makanan, telefon pintar, beg, bola. Ini semua adalah dikategorikan sebagai barang kerana kamu dapat lihat barangnya. Segala apa yang kamu boleh sentuh, boleh lihat, ada bentuk fizikal, maksudnya kamu tahu bentuk dia macam mana, warna apa, itu dianggap sebagai barang. Dan biasanya barang ini terhasil daripada aktiviti pengeluaran. Okey, manakala perkhidmatan pula yang dikatakan sebagai perkhidmatan ialah aktiviti. Dia bukan item, tetapi dia ialah aktiviti yang memberi manfaat kepada orang lain. Termasuklah aktiviti yang menyumbangkan tenaga fizikal ataupun mental ataupun kemahiran seseorang ataupun kepakaran orang itu dan pengalamannya dalam perkhidmatan yang diberi. Dan perkhidmatan ni dia bukan macam barang. Kita boleh tahu dia bentuk apa, warna apa, rasa dia macam mana, permukaan dia bagaimana.
Tetapi perkhidmatan ni dia tidak ada bentuk fizikal. Dia kita cuma boleh rasa, kita boleh terima, tetapi kita tak boleh sentuh dia. Contoh macam kalau macam kita gunting tu ialah contoh barang. Tetapi kalau macam kita pergi kedai gunting, kita gunting rambut, itu ialah perkhidmatan gunting rambut. Itu ialah perkhidmatan. Kita tak boleh nampak bentuk fizikal dia. Dan boleh terlibat, sesiapa yang perniagaan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan ni, biasanya dia tidak perlu menyediakan stok. Contohnya kalau macam perkhidmatan penghantaran barang, dia tak perlu sediakan barang ataupun stok untuk ni, sebab dia beri perkhidmatan. Seterusnya, contoh perkhidmatan yang lain ialah pendidikan, insurans, pelancongan dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita pergi sesuatu kedai tu kan, kadang-kadang kita ditawarkan gabungan barang dan perkhidmatan. Contohnya kalau kita pergi ke kedai kopi, selain kita dapat beli barang fizikal, kita dapat roti, kita dapat kopi, kita juga sebenarnya menerima layanan dan perkhidmatan daripada pelayan di kedai tersebut. Dia akan hidangkan untuk kita minuman, makan dan sebagainya. Jadi kat situ dia telah memberikan kita gabungan barang dan juga perkhidmatan. Kita lihat pula apa perbezaan di antara aktiviti yang berasaskan barang dan juga perkhidmatan. Okey, aktiviti yang berasaskan barang biasanya untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Manakala perkhidmatan pula biasanya untuk memberi keselesaan, kecekapan dan kepuasan kepada pengguna. Dan aktiviti yang berasaskan barang ni biasanya dia melibatkan item yang kita boleh lihat, kita boleh sentuh. Manakala perkhidmatan ni lebih kepada aktiviti yang memberi manfaat kepada pengguna. Dia tidak melibatkan item yang boleh dilihat dan disentuh. Aktiviti perniagaan berasaskan barang biasanya melibatkan stok. Kena simpan barang. Contohnya kalau perniagaan tu dia jual alat tulis, dia kena simpanlah pensel, pen dan sebagainya sebab itu stok dia untuk dijual. Manakala kalau aktiviti yang berasaskan perkhidmatan, biasanya macam tadi cikgu cakap perkhidmatan menghantar barang tu kan, itu dia biasanya tidak melibatkan menyediakan stok. Dia tak perlu sediakan stok macam dia nak. Dia hanya memberi perkhidmatan hantar barang kan. Dia perlukan tenaga dia sajalah. Tidak perlu apa-apa yang stok yang perlu untuk dijual. Contoh aktiviti yang berasaskan barang ialah kilang perabot yang menghasilkan meja. Manakala aktiviti yang berasaskan perkhidmatan contohnya ialah aktiviti pendidikan, pelancongan, perubatan dan sebagainya. Kita lihat secara grafik pula dua jenis organisasi dalam perniagaan. Yang tadi aktiviti. Yang ni kita nak tahu pula ada berapa jenis organisasi dalam perniagaan. Sebenarnya ada dua jenis organisasi dalam perniagaan. Iaitu yang pertama organisasi bermotifkan untung ataupun short formnya OBU. Dan yang kedua ialah organisasi bukan bermotifkan untung ataupun short formnya ialah OBBU. Kita lihat dulu organisasi bermotifkan untung. Organisasi bermotifkan untung ni, dia maksudnya dia berniaga, dia buka perniagaan tu, memang dia buka perniagaan dengan bermatlamatkan nak dapat untung. Sebab tu dia kata organisasi bermotifkan untung. Sebab dia memang bermatlamat, dia buka perniagaan tu, dia nak dapat untung semaksimum mungkin. Dan organisasi bermotifkan untung ni biasanya terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran, penjualan barang dan juga perkhidmatan. Objektif utama, matlamat utama ataupun tujuan utama perniagaan OBU ni ditubuhkan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya organisasi ini akan menawarkan barang dan perkhidmatan yang mana diperlukan oleh pengguna. Contoh yang mudah, kamu boleh lihat kedai runcit ataupun pasar raya yang berdekatan dengan kamu. Itu semua ialah contoh OBU di mana peniaga tu dia wujudkan perniagaan tersebut memang nak dapat untung sebanyak mungkin. Okey, contoh lain dalam buku teks kamu ada Jekyll Trading, di mana Jekyll Trading ni merupakan satu organisasi yang memang kategorinya ialah OBU, bermotifkan untung, di mana dia berjaya, perniagaan ini berjaya melahirkan ramai usahawan muda dalam industri tekstil di Malaysia. Okey. Kita lihat contoh lain OBU, contohnya macam kedai kek, kedai dobi, itu semua ialah kategorinya ialah OBU di mana dibuka untuk bermotifkan untung. Penting sangat ke keuntungan ni sampai ada organisasi bermotifkan untung ni diwujudkan. Okey.
Organisasi bermotifkan untung ni dia memang perlukan keuntungan sebab keuntungan ini sangat penting. 5 kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Yang pertama sekali, apabila mendapat untung itu dapat menentukan ataupun mengukur tahap prestasi sesebuah perniagaan tu. Kalau perniagaan itu dia selalu untung, maksudnya prestasinya dalam keadaan baiklah. Yang kedua, keuntungan ni penting untuk menentukan hala tuju perniagaan. So kalau selalu untung, dia mungkin akan fikir untuk buka cawangan ataupun kembangkan perniagaan. Tetapi kalau rugi, dia kena fikirlah apa patut dibuat seterusnya untuk memperbaiki perniagaan tersebut. Okey, yang ketiga, kepentingan keuntungan ni adalah untuk kembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Bermaksud kalau daripada keuntungan tu, apabila perniagaan tu mendapat keuntungan tu tadi boleh digunakan untuk kembangkan lagi, buka perniagaan dia yang seterusnya, ataupun dia menembusi pasaran antarabangsa dan sebagainya. Kemudian kepentingan keuntungan yang keempat sebagai lambang imej perniagaan. Dia pentinglah sebab imej perniagaan. Kalau perniagaan tu kita dengar selalu untung kan, dia melambangkan imej yang bagus kepada perniagaan tu, macam menggambarkan pengurusan dia bagus kan, apa kerjanya produktif dan sebagainya. Tetapi kalau perniagaan tu selalu rugi, itu melambangkan imej yang kurang baik. Dan seterusnya, keuntungan perniagaan ini juga penting sebab usahawan nak menjalankan tanggungjawab sosial. Okey, menjalankan tanggungjawab sosial tu maksudnya dia beri sedikit keuntungan perniagaan itu diberikan sedikit sumbangan kepada masyarakat dalam pelbagai cara. Okey, kita ingat balik 5 kepentingan keuntungan. Yang pertama, untuk ukur tahap prestasi perniagaan. Yang kedua, untuk menentukan hala tuju perniagaan. Yang ketiga, untuk kembangkan perniagaan. Yang keempat, sebagai lambang imej perniagaan. Dan yang kelima, untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Apa contoh tanggungjawab sosial kepada masyarakat? Okey, contohnya macam usahawan ni apabila dia mendapat keuntungan, dia akan gunakan sedikit keuntungan tu tadi untuk menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, memberi sumbangan kepada masyarakat. Contohnya macam membina taman permainan kanak-kanak ataupun membina pondok bas dan sebagainya. Ini gambar yang cikgu ambil sendiri dari di kawasan Tongkang Pecah. Kalau kamu lihat di belakang tu ada kilang Hap Seng, kilang biskut yang terkenal, dan juga ada juga kilang Watai. Tetapi kilang Hap Seng ni dia telah menjalankan salah satu tanggungjawab sosialnya dengan membina pondok bas di situ. Dan juga ada juga satu lagi kilang Watai, ini juga merupakan kilang biskut di Tongkang Pecah. Dia juga turut menjalankan tanggungjawab sosial dengan membina pondok bas. Okey, contoh tanggungjawab sosial yang lain juga, usahawan boleh memberi makan kepada golongan gelandangan. Daripada untung tu tadi, dia bantu masyarakat dengan memberi makan, derma dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula organisasi bukan bermotifkan untung ataupun kita sebut sebagai OBBU. OBBU ni ialah organisasi yang dapat membantu memenuhi keperluan orang awam dalam pelbagai bidang, sama ada bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya. Organisasi ini menyediakan barang dan perkhidmatan untuk golongan yang kurang berkemampuan, miskin tegar, golongan gelandangan yang tak ada rumah tu kan, golongan orang kurang upaya, OKU, warga tua yang terabai dan sebagainya. Contoh dalam buku teks kamu, OBBU-nya ialah Yayasan Kebajikan Haiwan Kebangsaan Malaysia. Kamu boleh layari laman web ni untuk mengetahui lebih lanjut tentang yayasan ni. Yayasan ni antara secara ringkasnya, kita boleh lihat dia memberi pendidikan sebenarnya dan kesedaran tentang pemeliharaan haiwan. Dia beri kesedaran, dia beri pendidikan sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga dia kadang-kadang mengadakan webinar tentang kesedaran perlunya menjaga haiwan. Contoh lain OBBU ialah pertubuhan kebajikan anak yatim. Kita beri makan dan memberi sumbangan duit raya dan sebagainya kepada anak yatim. Dan juga Persatuan Warga Emas, FOMCA. FOMCA ni ialah persatuan pengguna. Dan kemudian Makna ni ialah Majlis Kanser Nasional, di mana turut membantu orang-orang yang mengalami penyakit kanser. Dia tolong bantu berikan pampers, susu dan sebagainya. Kita lihat apa pula matlamat penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung ataupun kita sebut sebagai OBBU.
Matlamat yang pertama ialah untuk meningkatkan pelibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Contohnya persatuan pengguna, rumah anak yatim, dia nak libatkan semua pihak orang awam ni untuk terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Menyediakan ruang dan peluang untuk semua golongan, dia nak sediakan tempat ataupun platform ataupun ruang untuk semua golongan libatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat serta membantu golongan kurang berkemampuan untuk dapat perlindungan, pendidikan dan memastikan nasib insan yang memerlukan bantuan terus terbela. Okey, contohnya macam pertubuhan rumah anak yatim tu. Dan OBBU ni sebenarnya dia ada menggunakan 3 kaedah bagi perniagaan OBBU ni. 3 kaedah tu iaitu yang pertama secara percuma, yang kedua ialah jualan pada harga kos, yang ketiga ialah jualan pada harga di bawah kos. Macam mana tu? Mari kita belajar. Okey, 3 kaedah OBBU tu, yang pertama ialah OBBU ni kita kena ingat balik, dia ialah organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi dia bukanlah bermatlamat macam OBBU tu mesti nak untung dan jual pada harga yang lebih tinggi. Jadi 3 kaedah OBBU ni dia nak bantu masyarakat dengan cara yang pertama, dia beri barang secara percuma. Barang ataupun perkhidmatan disediakan secara percuma. Bagi je macam tu. Barang ataupun perkhidmatan tersebut tidak dikenakan bayaran dan barang atau perkhidmatan tersebut disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Contoh dalam buku teks kamu ialah Mercy Malaysia. Apa yang Mercy ni buat? Mercy ni contohnya kalau kamu lihat dia ada bagi rawatan kepada mangsa banjir, beri sumbangan makanan dan sebagainya, dan dia beri secara percuma sahaja, tidak dikenakan apa-apa bayaran. Itu kaedah yang pertama OBBU. Kaedah yang kedua ialah OBBU ni dia membantu dengan cara dia jual, dia buat jualan pada harga kos. Maksudnya barang atau perkhidmatan yang ditawarkan dijual ataupun diberi pada harga kos sahaja. Maksudnya kalau dia beli barang tu RM1, dia jual balik pun RM1, tak ada untung. Tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Dan harga yang dikenakan biasanya hanya mencukupi untuk menanggung kos sahaja, kos jualan sahaja. Contoh macam kalau bengkel, macam kamu menghadiri bengkel kulinari, kalau dia dianjurkan oleh organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU, biasanya dia sediakan bengkel tersebut, bengkel kulinari masak-masak tu. Jadi bahan-bahannya hanya dijual dan dibekalkan hanya pada harga kos sahaja. Maksudnya kalau harga gula tu RM2, RM2 sahajalah dia perlu bayar sebab OBBU ni tidak mementingkan keuntungan. Dan kaedah yang ketiga ialah OBBU ni dia akan laksanakan jualan pada harga di bawah kos, lebih rendah daripada kos yang sebenar. Maksudnya harga yang dikenakan lebih rendah berbanding kos sebenar. Barang dan perkhidmatannya akan biasanya mendapat subsidi daripada kerajaan. Subsidi ni macam bantuan, macam kerajaan akan bayarkan sedikit, sebahagian ataupun sedikit daripada jumlah bayaran yang sebenar. Jadi kita tak perlu bayar keseluruhan harga. Jadi itu dipanggil sebagai subsidi. Tujuan subsidi ini diberi kepada rakyat adalah bertujuan untuk membantu rakyat yang kurang berkemampuan. Okey. Contoh barang yang diberi subsidi kerajaan contohnya ialah beras, minyak, gula dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita imbas balik 3 kaedah perniagaan OBBU ni, dia ada 3 iaitu secara percuma, jualan pada harga kos dan jualan pada harga di bawah kos. Cara percuma ni barang diberikan secara percuma sahaja, tidak dikenakan apa-apa bayaran dan barang disediakan oleh kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan ataupun kita sebut NGO. Kaedah yang kedua pula jualan pada harga kos, iaitu barang dan perkhidmatan ditawarkan pada harga kos, tiada keuntungan diperoleh, harga yang dikenakan mencukupi untuk menanggung kos jualan dan barang yang ditawarkan sahaja. Dan kaedah yang terakhir iaitu jualan pada harga di bawah kos, di mana harga lebih rendah daripada kos sebenar, barang dan perkhidmatan mendapat subsidi kerajaan dan subsidi yang diberi adalah bertujuan untuk membantu rakyat yang kurang berkemampuan.
Akhir sekali, rumusan. Apa yang telah kita belajar hari ini? Kita dah belajar 4 perkara iaitu tujuan perniagaan, kita dah belajar tentang perbezaan barang dan perkhidmatan, kita dah belajar tentang 2 jenis organisasi iaitu OBU dan OBBU dan 3 kaedah OBBU. So, cikgu harap murid-murid semua telah mengingat dan memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Selamat maju jaya, teruskan usaha. Jumpa lagi.